Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ini, insya-Allah. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Imam selaku pengerusi majlis, dan seterusnya ahli jemaah Masjid Ar-Rahim, Kampung Titi, Tok Bandar, Kanga, Perlis. Dan ini merupakan kali pertama saya sampai ke masjid ini setelah lebih kurang 3 minggu saya berada di negeri Perlis. Seperti mana yang dimaklum ataupun yang telah disampaikan oleh pengerusi tadi, pengerusi majlis, pertama sekali malam ni kuliah kita ada tajuk dia kenali musuh yang nyata dan tidak nyata. Tadabbur surah Baqarah ayat 118, 119 hingga 123. Tapi pengurusi tadi timbulkan satu persoalan yang nak kena saya jawab dulu. Iaitu sebab apa datang ke Perlis. Sepatutnya itu tajuk kuliahnya. Sebab nak terang sebab tu panjang tu kan. Saya ringkaskanlah. Saya ringkaskan. Saya berada di Perlis ni, saya datang ataupun pindah. Sebelum daripada saya datang ataupun pindah ke Perlis ni, saya dah pernah sampai beberapa kali. Program yang sampai tu atas jemputan program daripada masjid tertentu, dan juga program dengan Jabatan Mufti dan juga Jabatan Agama Islam, JAID. Sebelum daripada ni lah, maknanya dalam sekitar 2 tahun kebelakangan ni saya banyak juga memenuhi permintaan program di negeri Perlis. Dan sebelum daripada tu, kecenderungan saya terhadap negeri Perlis ni dah ada. Kecenderungan dari segi suasana pengamalan agama di negeri ni. Walaupun saya berasal daripada Terengganu, jauh tuan-tuan, nak sampai sini berapa banjaran kita kena daki. Nak sampai ke Perlis ni. Perjalanan yang agak jauh lah juga. Saya pindah sini sekitar 31 Januari. 1 Februari tu saya sampai di sinilah. Sekali dengan keluarga. Dan pilihan tu saya buat lebih kurang sebulan sebelum tu, ataupun 2 bulan sebelum tu lebih kurang. Ceritanya ketika mana saya balik belajar di Jordan, tamat ijazah sarjana muda, saya memang niat saya nak berkhidmat di negeri sendiri.
nak berkhidmat di negeri sendiri. Khususnya Allah Ta'ala beri pada kita ni kefahaman agama, belajar agama, hafal Quran. Jadi saya rasa sangat bertanggungjawab. Tambah pula saya sendiri belajar pun dapat bantuan zakat daripada Majlis Agama Negeri dan juga daripada individu-individu yang dikenali dan juga tak dikenali. Yang tak dikenali tu sampai hari ni saya tak kenal, sebab dia tanggung saya bulan-bulan, bagi allowance bulanan dengan yuran pengajian. Sampai hari ni saya tak kenal. Saya dah habis belajar dekat dengan 4 tahun. Cuma saya tahu dia orang Malaysia yang bekerja di Middle East, oil and gas punya orang. Tapi saya tak kenal lah, tak kenal muka, tak pernah kenal. Jadi sepanjang saya duduk mengajar ni, dia dapat banyak kebaikan daripada apa yang kita sampaikan tu. Kita kira baik besar lah tu, sebab dia tolong kita zaman kita belum orang kenal lagi, zaman kita duduk belajar. Dan dia pun tahu kedatangan saya ke negeri ini, dan alhamdulillah dia pun kefahaman agama dia cenderung ke arah yang kita sebut sebagai kumpulan yang faham sunnah lah secara umumnya. Saya balik sekitar tahun 2016, habis degree 2016, menetap di Dungun, duduk di Dungun, Felda Jerangau Dungun. Lepas pada tu dapat peluang mengajar di satu madrasah tahfiz di Kemaman. Dungun dengan Kemaman lebih kurang 80 km. Okey. Jauh kan? Saya duduk di Perlis ni kurang lengah bawa kereta. Orang selalu tanya saya mengajar di Kangar, saya duduk di Mata Ayak lah, utara panggil Mata Ayak. Okay. Saya mengajar sampai ke sini, orang tanya, nak mari Kangar ni jauh. Kita dalam hati iyakan sajalah, sebab tu mungkin budaya orang sini dia rasa jauh tu. Okay. Tapi saya kalau kuliah di Kemaman dengan Terengganu ni, ada setengah-setengah tempat kita kuliah tu sehala 90 km. Pergi balik 180 lah. Okey. Boleh musafir jamak kosong. Kuliah maghrib sahaja pergi. Itu balik. Okey. Itu benda tu berlaku selama lebih kurang 4 tahun lah. 4 tahun lebih kurang. Jadi saya terbiasa dengan cara macam tu. Saya baru-baru datang ke Perlis ni, saya rasa macam ringan sangat ah, ringan banyak, bukan ringan sikit. Okey. Dulu kalau balik kuliah ni lenguh habis badan. Sekarang ni 3 minggu rasa clear. Balik kuliah boleh berlari lagi dalam rumah. Yang maknanya rasa macam gagah lagi. Okay. Cuma semalam kuliah di Penang rasa macam jauh sikit. Mungkin dia dah nak ada sikap orang Perlis tu rasa jauh. Rasa macam jauh nak sampai ke Tanjung Tokong tu rasa macam jauh. Okay. Jadi 2016 saya balik. Saya start mengajar pun sekitar tahun yang sama. 2 bulan saya duduk di rumah. Lepas pada tu dapat tawaran mengajar di Madrasah Darul Hikmah. Yang alhamdulillah madrasah tu dari segi mudirnya dan juga pengamalan agama di madrasah tu alhamdulillah ikut sunnah yang macam saya duduk belajar tu dah. Dan madrasah tu agak berlawanan dengan masyarakat sekeliling. Maknanya kalau orang yang mengajar situ, orang dah letak cok awal-awal lagi, ni golongan mana. Okay. Tapi saya tak peduli, sebab memang saya nak cari yang tu, Okay. Tapi saya mengajar lama, lebih kurang setahun ataupun setahun lebih. Saya tak boleh nak fokus, sebab kita jaga halakah tahfiz ni kita kena bagi komitmen. Okay. Waktu tu saya dah banyak jadual kuliah, jadi saya tinggalkan sekolah tu dan diganti oleh orang lain, dan saya fokus kepada kuliah maghrib, masjid, surau apa-apa semua. Dalam masa yang sama saya juga buat kerjasama dengan Jabatan Agama Negeri, sehingga saya dapat tauliah lah. Maknanya saya mengajar dalam keadaan yang kena ikut akta tertentu. Okay. 2016, 2017, 2018, 2019, akhir 2019, lebih kurang bulan 12 ataupun bulan 11, kita baru lagi masuk 2020 kan. Okay. Sebelum daripada tu ada dah sikit-sikit tekanan, tapi tak teruk lah macam yang akhir 2019 tu. Okay. Sebelum pada tu saya ada kes dengan satu kumpulan yang besar, saya tak mau cerita sini sebab adalah
Kumpulan besar tu ceritakan kes baru pula lagi. Okey. Cuma ada kes besar, kumpulan tu besar. Okey. Kumpulan yang pernah diharamkan di Malaysia dulu. Okey. Tuan-tuan tahulah kumpulan mana. Okey. Kumpulan yang ada rangkaian perniagaan yang kuat dululah. Ada problem, tapi problem jauh-jauh lah. Sampai tahap nak naik mahkamah tapi tak naik lah. Tak naik. Itu saya rasa yang paling berat lah. Lepas pada tu tekanan. Sebab apa yang saya ajar ataupun apa yang saya sampaikan tu kadang-kadang dia agak luas. Saya ada kuliah-kuliah fake apa semua agak luas. Agak luas saya bahas. Maknanya tidak terikat dengan satu pandangan. Macam yang tuan-tuan duk amal di negeri ni lah. Maknanya pengamalan fatwa negeri pun agak lebih terbuka. Okay. Jadi kuliah saya secara umum diterima oleh kebanyakan pendengar. Maknanya orang-orang awam boleh terima. Cuma adalah beberapa orang, dan orang tu ialah daripada kalangan tenaga pengajar, ustaz-ustaz sendiri, yang rasa kuliah saya tu sedikit menimbul masalah pada kuliah dia. Maknanya kuliah kita mungkin ramai, tu mungkin salah satulah. Kuliah dia malam esok kurang ramai. Lepas daripada tu kuliah saya malam ni cakap isu ni, kuliah dia malam esok bantai isu semalam. Jadi gitu. Jadi orang Terengganu kata hari ni kita basuh, esok orang cuah kelorok pula. Itu mudah nak faham. Orang bagi brain balik. Okey, brain wash balik. Okey. Tapi saya tak peduli sangat. Saya tak peduli, okey, tak ada masalah sebab jabat agama pun tak ada apa-apa. Kita pun okey apa semua. Saya bergerak dengan NGO juga di sana. Kalau tuan-tuan nak carilah, dia ada page Facebook Dakwah Unlimited. NGO tu biasa bawa ramailah asatizah sunnah kita ni, sebab dia punya penaung dia tu Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, dia punya penaung dia. Okay. Jadi program kami di Kemaman tu sendiri diterima ramai sebab badan tu badan kebajikan juga. Okay. Cuma dah ada sedikit tentangan daripada orang-orang tertentu yang cuba nak sekat apa-apa semua dengan sebab tekanan yang kena pada Dr. Basit tu sendiri juga kena juga pada NGO tu sikit. Okay. Tapi orang boleh terima. Dan saya memang aktif dengan kumpulan tu lah. Kuliah saya memang dirakam oleh kru tu. Okay. Sampai bulan 11 ataupun bulan 12. Okay. Isunya kecil je tuan-tuan. Saya mengajar satu surah kecil tuan-tuan. Surah yang tidak berdaftar bawah Jabat Agama pun. Surah kecil. Surah yang dimiliki oleh keluarga persendirian. Dia buat surau, kawasan rumah dia, rumah keluarga dia, lepas tu ada surau. Saya mengajar situ lama. Awal-awal saya balik Jordan, saya mengajar situ. Dan saya dah habiskan Syama'il Muhammadiyah. Habis itu. Lebih kurang 3 tahun habis. Okay. Habis buku tu tebal. Mungkin sini pun ada buku. Buku tu lebih kurang 500 hadis. Habislah. Okay. Saya duk kira habis baca buku ni kurang-kurang dia orang dah ada sikit parameter tentang diri Nabi tu. Maknanya kalau orang cerita bab sunnah tu dapat faham. Okay. Habis baca kitab tu, saya pun diminta untuk sambung lagi kuliah situ. Kuliah surau tu asalnya sebulan 4 kali. Masa zaman saya belum sibuk, lepas pada sibuk jadi sebulan 2 kali. Tu pun nak kena sebulan sekali juga. Okay. Tapi saya cuba pertahankan sebulan 2 kali lah. Okay. Habis saja kitab Syama'il Muhammadiyah, saya diminta untuk sambung. Dia minta cadangan. Buku apa nak baca? Saya kata saya tak mau baca dah buku tebal-tebal. Saya nak baca buku nipis, mudah, ringkas. Okay. Cadangan saya buku 40 amalan mudah menurut sunnah yang ditulis oleh Prof. Madya Dr. Rozaimi Ramli, ahli jawatan kuasa Perlis. Okay. Sebelum pada tu saya tanya jemaah-jemaah, sebab sebelum pada tu saya ada kelas di satu premis Dakwah Limited, kelas talbih iblis. Kelas talbih iblis di Kemaman tu, yang hadir kelas tu lepas Isyak. Tiap-tiap malam Isnin, kalau saya tak sibuk sebulan tu full lah. Okay. Kelas tu jugalah yang menyebabkan saya ada masalah dengan kumpulan yang pernah kena haram tu, sebab kita komen isu tu pun dalam kelas tu. Okay. Sebab talbih iblis tu kitab yang agak, orang kata apa, bila mana dia tegur satu kumpulan sesat, jelas dia tegur. Okay. Jadi geng-geng dalam kelas tu memang geng-geng yang sudah terasing di daerah tu.
Geng-geng yang jenis kalau ada kematian tak buat tahliah, geng tu. Yang mari kelas tu geng-geng tu lah. Geng W Kemaman dia panggil. Geng-geng tu je. Golongan beromo macam tuan-tuan. Bukan golongan muda, golongan beromo yang kenal sunnah sebelum saya mari ke Kemaman. Mungkin sebelum saya lahir dia dah kenal dah pun. Tapi dia orang macam mencari, dia orang jumpa, dia orang lazimi lah kelas kita. Saya ni kadang-kadang rasa kecil juga sebab yang mari lazimi tu orang-orang yang dah belajar lama. Dan sebelum daripada tu ada seorang ustaz yang dah meninggal di Terengganu ni, Ustaz Razali Tahir. Dia dulu baik dengan mufti Perlis ni. Dan hari kewafatan dia tu pun mufti Perlis yang jadi imam di Terengganu tu. Solat jenazah dia. Okey. Saya sambung banyak kuliah-kuliah dia lepas pada tu, dan 2-3 tempat sunnah kita kenal, ada kumpulan-kumpulan sunnah. Okey. Saya sambung buku tu, buku 40 amalan mudah menurut sunnah. Baca okey. Cuma jemaah yang duk ikut kelas talbiyah iblis tu dia kata, saya tak sedap ustaz guna buku ni sebab buku ni ada muka Dr. Rora depan. Dia kata, kalau tak ada muka mungkin okey kot sebab ada muka. Kalau tuan-tuan tengok buku tu memang muka dia jelas. Dan dia pun ada tulis bawah tu ahli majlis, ahli jawatan kuasa fatwa Perlis. Okay. Saya kata tak apa, kita nak baca isi bukan kita nak tengok muka dia. Okay. Rupa-rupanya telahan jemaah tu memang tepat. Isu muka je sebenarnya. Saya mengajar daripada sunnah 1 sampai sunnah 12. Clear, tak ada apa-apa. Kita yang bekalkan buku cari siapa negeri lain. Kuantan negeri lain lah kira. Okay. Kira jauh juga lah. Kemaman Kuantan 60 kilo lebih kurang. Okay. Jauh juga. Saya bekalkan buku dan ada jemaah yang beli. Akhirnya pada satu malam, saya tak ingat tarikh bila, tapi benda tu berlaku sekitar bulan 11 ataupun 12. Okay. Saya kuliah situ, yang jaga surau tu call. Saya message, saya kata malam ni ada kuliah, saya nak confirm, saya nak marilah maknanya. Dia kata kita hold Ustaz, kita hold. Saya duk ingat sebab dia tuan punya tu dia orang buat catering makan. Saya duk ingat dia sibuk apa semua, dia tak boleh nak adjust surau apa semua. Sebab dia beritahu tu lambat, jadi ada jemaah yang ingat kelas tu ada, dia orang pergi juga surau tu, yang dah ikut kita. Jadi ada seorang jemaah tu dia pergi, dia tengok surau kosong, saya tak mari. Okay. Tapi tuan punya surau ada duduk solat lah tu. Okay. Jadi dia pun tanya, kuliah Ustaz Qarni tak ada lah ni. Ada kata mari sekejap nak cakap. Mari sekejap nak cakap. Okay. Dia pun kata, perasan tak buku yang kita baca tu, muka depan tu muka geng mana? Oh gitu je. Maka yang ikut jemaah yang selalu ikut saya, dia kata, kita tak peduli muka, kita nak tahu isi je. Sebab dia belajar pun kemas kot. Dia jawab pun sedap kot. Kita tu bukan peduli muka, kita nak tahu isi. Jadi dia kata, ada ustaz mana mengajar sini, yang mengajar di surau yang sama, dia macam condemn lah baca buku tu. Mula-mula dia condemn slow je. Sebab kuliah saya situ jemaah pada luar pun mari. Jadi kuliah kita agak ramai berbanding kuliah ustaz tu. Kalau kuliah ustaz tu dia hanya family-family je lah yang mari. Orang luar tak mari sangat. Okay. Jadi saya melihat isu tu lebih pada isu peribadi sebenarnya. Okay. Tak apalah, saya dah dia kata hold tak apa. Cuma jemaah tu kata, ni bukan hold lah ni ustaz, ni kira batal sampai ke bila-bila ni. Okay, saya kata tak apalah, kita bagi hari tu ke surau lain. Saya tak payah sangat urusan. Okay, bila mana diam tu saya ingat okey gitu. Rupa-rupanya ada yang agak ada kuasa sikit, dia report ke pejabat agama. Rupanya dia report. Okay. Bila mana dia report, pejabat agama dah terima report, dia kena buat kerja lah. Saya sendiri ada hubungan baik dengan pejabat agama, dan kita orang tak ada masalah, kita pun kenal sebahagian pegawai-pegawai. Okay. Cuma pegawai tu kata dah orang buat report, kena panggil. Tapi dipanggil tu sekadar dia call, bukan dapat surat ke apa semua tak. Bagi saya kalau tak dapat surat tu kira bukan panggilan rasmi lah. Okay. Dia call dan saya berjumpa dengan pegawai yang jaga masjid-masjid dan surau bagi daerah tu. Dan pegawai tu pun kita kenal lah. Kita kenal pegawai tu. Dia pun bekas imam di satu masjid. Okay. Dia beritahu pada saya, sebab dia orang beromo, ustaz yang dah agak beromo. Kita ni pun muda, 30 pun tak masuk Jadi dia macam, entah orang muda kena banyak belajar, tak boleh mengajar lagu ni. Susah orang. Tengah duk bercakap tu duk bang rokok.
Nak cari pasal agak dengan dia sikit-sikit. Oh. Dan tak puas hati ni macam-macam lah. Okay. Tengok duk bercakap tu, dia cerita. Okay, saya pun dengar. Ustaz-ustaz lain yang sebelum pada tu pun dah beritahu, kalau dia panggil, layan je lah. Tak payah nak bising sangat. Okay. Okay, saya kata tak apa, saya ubah. Okay. Kemudian 2 hari lepas tu ada seorang pegawai lain pula panggil. Tapi pegawai ni dia agak sederhana sikit. Dia orang belajar Middle East, orang belajar Madinah, Universiti Madinah. Okay. Dia panggil saya, dia kata, hentan ni berat lah. Saya kata berat macam mana? Dia kata dia jadi bising dalam grup-grup tuan-tuan guru pondok lah. Sebab dia ada satu gerakan video tu, saya ada bukan pertikai, saya macam sebutlah antara benda yang menyebabkan orang kita yang was-was ialah kita belajar niat tu terlalu dalam sangat sehingga kita jadi macam nak lafaz niat tu problem solve nak salah. Video tu orang cut. Video panjang orang cut. Jadi benda tu masuk dalam kumpulan-kumpulan guru-guru pondok tertentu. Lepas tu ada orang-orang yang hantar print screen guru-guru pondok tu kutuk, memang maki kau-kau. Saya simpan print screen tu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak tengok boleh lah, tapi face to face lah. Kita tak akan buka siapa nak tayang sini dah lah. Okay. Cuma saya pun macam terkejut lah sebab tu guru pondok tu saya belajar agak dengan dia. Tak sangka ayat dia pun dahsyat agak. Ayat maki tu tak padang dengan serban lah, kita kata tak padang dengan serban. Okay, kita boleh. Jadi pada waktu tu saya rasa macam okey lagi, tak ada apa-apa, tak ada tekanan apa-apa, okey lagi. Saya macam ikut flow. Lepas tu ada seorang pegawai kata, nama Anton ni macam bising sangat dah pejabat agama. Lepas tu ada cubaan nak mengganggu gugat tauliah tu. Cerita tarik tauliah Terengganu ni bukan benda yang selalu berlaku. Terengganu bukan jenis orang tarik tauliah, bukan jabatan agama ni. Tapi tak tahulah, saya tak tahu apa benda kes. Cuma pada waktu tu kebetulan saya ada program di Perlis juga dan juga Penang waktu tu. Saya tanya kawan saya dah kerja jabatan mufti ni, duk cakap dengan dia. Saya kata kita bercakap bahasa kita lah, orang kata kan serabut perut bercakap dengan orang lain ni, maknanya serabut dah dengan keadaan macam ni. Lepas tu dia pun kata nak kerja sini. Saya kata kalau ada peluang boleh try. Dia pun tanya orang-orang tertentu, adalah rezeki saya sini tu sampai sini. Itu antara sebab saya datang sini lah. Dan sebelum pada tu memang saya tertarik ya. Banyak bab tertarik. Kalau tanya saya antara sebab datang ke Perlis, saya tak ada sebab orang kata apa, fasiliti tu bukan sebab besar. Sebabnya kita beramal, kita solat apa semua tu kena dengan jiwa. Hak yang kita belajar hak tu, yang tu. Di Terengganu bukan kata tak ada masjid macam tu, ada. Terpencil, sangat terpencil. Dan orang keliling pun tengok lain macam. Lain macam tengok. Dia macam satu macam kumpulan militan lah surah tu jadi. Macam simpan bom, simpan M16 dah surah tu. Okey. Macam kita yang mengajar ni macam geng-geng Taliban tu lah. Mengajar pun kena cover apa-apa semua. Okay. Tak boleh sampai tahap ada setengah surah yang sunnah tu poster tak boleh ada. Hanya berlega dalam kumpulan tertentu je, sebab takut dihidu oleh tertentu. Sebab saya mengajar di Pahang dan juga di Terengganu, terutamanya belah Pahang ni kena slow down sikit lah, tak boleh nak kuat-kuat sangat. Okay. Tapi adalah kumpulan sunnah tu ada yang kuat, yang ikut baik apa semua. Okay. Jadi bila mana dah dapat peluang tu, saya kata saya datang ke Perlis lah. Datang Perlis. Okay. Saya tak tercari-carilah mall di Perlis tu. Cari mall ke cari mewah memang tak ada lah. Memang kalau nak kata kita punya kehidupan di Kuantan, di Kemaman tu lebih hebat sana lah, sebab sana fasiliti hebat. Okay. Maknanya mall banyak, tempat-tempat nak beli belah, tempat makan pun lebih kurang lah dengan sini. Cuma harga je mahal. Sebab Kemaman ni kawasan oil and gas. Tak kerja oil and gas pun bayar macam oil and gas kak. Okay. Dia kira semua gaji oil and gas di situ. Okay. Jadi alhamdulillah lah sebab kawasan tu oil and gas ramai. Cuma saya boleh kata yang cenderung pada sunnah tu majority oil and gas. Sebab sana ada program, Petronas ada program. Dia orang panggil siapa? Dia orang panggil Husayi. Dia orang panggil Dr. Kamilin, antara ahli majlis fatwa. Tapi boleh panggil untuk program di syarikat je. Untuk masuk masjid-masjid tak boleh. Jadi saya rasa ketat benda tu, jadi ketat dan tekanan.
Sebab saya rasa macam sampai bila kita nak play safe? Kita mengajar, kita terpaksa meraihkan adab masyarakat yang kita tahu dah jelas bertentangan. Sampai bila kita nak menanggung ataupun kita nak jadi orang yang play safe sentiasa? Sebab kita bercakap dengan sebahagian ustaz-ustaz, dia kata betul, yang cerita tu betul. Cuma untuk masa sekarang tak betul. Jawapan dia, betul dah. Untuk masyarakat sekarang ni tak betul. Dia kata, siapa yang menggambarkan tak betul tu? Yang menggambarkan tak betul tu ialah sikap kita, ustaz-ustaz kita diam. Itu sikap kita. Sehingga orang nampak, oh ustaz pun buat, apa masalah? Itu masalah sebenarnya. Masalahnya yang belajar dan yang ada kefahaman tidak mahu bersuara. Dan saya duk fikir benda tu, kalau kita diam, lala kita akan jadi orang yang diam sampai bila-bila. Dan kita kena tahu, orang bayar zakat, hantar kita belajar luar negara untuk kita beritahu benda betul dan kita buat islah. Walaupun kadang-kadang yang bayar zakat tu lah tentang kita, lepas pada balik kita bawa benda lain. Cuma itulah harga yang harus dibayar untuk orang yang belajar. Dia kena bawa benda tu. Dan alhamdulillah di Malaysia ni dalam 14 buah negeri ada juga negeri yang nak ikut. Negeri ke-14 terbesar di Malaysia. Tuan-tuan. Walaupun negeri Perlis ni saya nak mari ke Perlis ni, ada geng-geng sunnah, dia kata tak apa tak. Perlis ni walaupun kecil, dia ada padang besar. Negeri lain besar je, pekan je panggil. Dia merujuk pada negeri dia tu. Negeri tu besar dia tu, tapi panggil pekan je. Perlis ni tak besar sangat, tapi adalah padang besarnya situ. Dia kata saja tu. Dan macam-macam lah. Orang duk kata tu macam-macam lah. Ada orang tanya saya, pergi Perlis okey ke pengamalan? Yang tak tahu kita geng mana, yang dah biasa duduk sini, yang dah biasa mari belah-belah sini, kata saya pernah mari Perlis, pelik sikit. Saya kata tak pelik, kita pelik baru tahu hari ni. Yang Perlis duk buat tu daripada zaman Nabi lagi duk buat lah. Kita pelik hari ni baru tahu yang betul yang tu. Lewatnya kita sebenarnya. Tapi macam-macam lah, dari saya tak peduli. Kalau kita peduli, kita banyak kena jaga benda-benda yang kita kira terpencil itu. Okay. Jadi tu sedikit sebanyak. Tuan-tuan tengok setengah jam cerita jawapan. Okay. Tak masuk tajuk cuma lepas saya mari tu saya rasa kena dengan jiwa lah, kena dengan jiwa. Sebab kita pun mari pada kampung, cuma kampung kita ni kelapa sawit sini padi semua. Tapi suasana kampung tu suasana kampung lah. Okay. Cuma nak beritahu itulah sedikit sebanyak poin dia. Okay. Jadi saya masuk sikit lah tajuk kita pada malam ni, kenali musuh nyata dan tidak nyata. Perbahasan pada malam ni saya nak bahas ayat 119 hingga 123 daripada surah Al-Baqarah. Jadi kita bacalah setakat masa yang ada 8.30 ni, sempat kot sekitar setengah jam lagi kita sentuh sikit isu ni. Ayat 119 saya beritahu pada penganjur 118, sebenarnya 119 silap. Okay. Tuan-tuan boleh balik cek lah dalam Quran masing-masing semua. Allah Ta'ala sebut, kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ayat 119 sampai 123. Kalau kita buka Quran, surah Baqarah ni surah paling panjang, 286 ayat. Maknanya letih lah kalau kita nak bahas. Kalau buka kuliah tafsir surah Baqarah ni panjang, makan masa tahun. Cuma surah Baqarah ni antara mesej utama dia, tuan-tuan, ahli jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu pada kita adanya
musuh-musuh yang akan kita hadapi bila mana kita hidup di dunia ni. Dan musuh tu dia akan lebih kuat nak lawan kita bila mana kita ada tauhid yang jelas, bila mana kita berpegang dengan sunnah, musuh tu lagi kuat. Dan Allah Ta'ala sebut dua musuh tu. Musuh pertama kita sebut sini musuh yang nyata di mata kasar kita, boleh nampak orangnya, maknanya jenis orang, musuh jenis orang. Dan yang kedua musuh jenis tidak nyata, tidak jelas di mata kita. Jadi itu ada dua musuh. Allah Ta'ala jelaskan siapakah musuh yang nyata dan siapa musuh yang tak nyata. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk benteng diri kita, orang yang ada tauhid, orang yang nak ikut Quran dan sunnah ni, supaya dapat mengelakkan diri daripada dicelakakan oleh dua musuh ni. Cuma saya ambil dia punya ayat utama dia dalam surah Baqarah ni. Ayat utama dalam surah Baqarah ni yang nak kena dengan tajuk kita ni, iaitu ayat 119 sampai 123. Kalau kita tengok dari segi sebab nuzul, kita boleh buka tafsir At-Tabari, boleh buka tafsir Ibnu Kathir. Ayat 119 sampai ayat 123 ni turun selepas datangnya pendeta Yahudi dan juga pendeta Kristian datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi, tanya Nabi beberapa soalan. Antara yang dia orang tanya ialah isu ketuhanan, isu sifat Tuhan macam mana, konsep ketuhanan macam mana. Maknanya berlakunya dialog antara Nabi dengan kumpulan ni, iaitu kumpulan Yahudi dan juga Kristian daripada kalangan pendeta dia orang. Kemudian turunlah ayat 119 sampai 123 ni, Allah Ta'ala nak beritahu perihal keadaan orang yang datang tu, iaitu golongan Yahudi dan Kristian daripada kalangan orang atasan ataupun orang hebat, iaitu kalangan orang-orang cerdik pandai dia, padri. Allah Ta'ala sebut ayat 119, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ayat 119, kalau kita belajar tafsir, ayat ni dipanggil sebagai tasliyah. Tasliyah ni apa? Kita belajar usul tafsir. Tasliyah ni ialah ayat-ayat yang bersifat penenang kepada Nabi SAW bila mana baca ayat ni. Nabi serabut pada waktu tu, turun ayat ni, lega Nabi jadi lega. Dalam istilah usul tafsir dia panggil tasliyah, tasliyatun, maksudnya ayat-ayat yang bersifat mententeramkan jiwa Nabi. Allah Ta'ala sebut ayat 119, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus kamu wahai Muhammad dengan kebenaran, bil haq. Kami dah hantar kamu ni dengan kebenaran. Para ulama tafsir sebut, Imam At-Tabari dan juga Ibnu Kathir, dia kata perkataan al-haq situ bermaksud wahyu ataupun Quran. Al-haq situ bermaksud wahyu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu basyiran wa nadhira. Sifat al-haq itu ataupun Quran dan wahyu itu, dia ada dua sisi, basyir wa nadhir. Basyir maksud dia apa? Berita gembira. Nadhir maksud dia apa? Ancaman. Tuhan sebut berita gembira dulu, baru sebut ancaman. Hikmahnya disebutkan oleh para ulama yang mengkaji susunan kalimah dalam Al-Quran. Dia kata sebab apa sebut berita gembira? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia suruh Nabi nak promote agama Islam, nak promote tauhid ni, jangan sebut yang pedih-pedih, yang sakit-sakit. Sebut yang seronok dulu. Sebab kamu ni baru nak sampaikan agama pada orang yang kosong otak dia. Jadi kena cerita benda yang menarik dulu. Sebab tu kalau tengok kaedah ni umum orang guna. Orang nak buat kerja kosong, apa benda yang nak ada di dalam iklan kerja kosong tu yang boleh tarik orang? Gaji dulu. Tak mau cerita bos tu garang ke bekeng, cengeng orang panggil lah sini, Terengganu panggil bekeng. Okay. Maknanya tak cerita bos tu bekeng ke, tak mau cerita. Nak cerita duit gaji dulu, nak suruh bagi minat kerja tu. Okay. Jadi kaedah Quran pun gitu. Cerita dulu apa untung, benefit, manfaat ikut ajaran ni. Cerita yang tu.
Tak nak cerita lagi apa rugi ataupun apa yang dikenakan bila mana kamu lawan agama ni. Cerita yang tu makin lagi cerita yang seronok dulu. Jadi sifat Nabi ni bila mana Nabi sampaikan wahyu, dan sifat ayat Quran ni dia dua sisi. Bashir, berita gembira, nadhir, ancaman. Bashir orang suka dengar. Nadhir ni kadang-kadang tak berapa nak dengar sangat. Sebab benda tu dengar pun jadi tak boleh nak tidur malam, jadi rasa macam hidup atas dunia pun jadi serabut. Duk cerita yang ni dosa, yang ni balasan dia macam mana lepas pada mati, jadi rasa macam talk show. Jadi kena balance, dua tu kena balance. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-119, potongan akhir, wala tus'alu an ashabil jahim. Wahai Muhammad, jangan lagi kamu bertanya tentang golongan-golongan penghuni neraka. Kamu tidak dipertanggungjawabkan untuk urus mereka. Sebab tu ayat 119 ni dipanggil sebagai tasliyah. Sebab apa? Sebab waktu ni Nabi ni dia mari ketak dada, sesak dada Nabi. Sebelum pada ni yang lawan Nabi penyembah berhala, musyrikin Mekah. Bila mana Nabi sampaikan agama, orang makin dengar. Yang datang nak sanggah Nabi ni golongan intelektual pula, iaitu ahbar wa ruhban, pendeta dan juga rabai Yahudi. Sebelum ni yang nak lawan tu Abu Jahal padam lah. Kita baca sirah Abu Jahal ni pun banyak cakap tak cerdik juga. Lawan Nabi pun argument dia tu jelas nampak tak cerdik, tapi sebab orang ada kuasa, cakap pun orang tak berapa nak bangkang sangat lah, dah ada kuasa. Okay. Boleh tahan lagi. Datang golongan cerdik pandai ni, dia guna istilah pelik-pelik. Nabi jadi rasa macam makin pening nak jawab golongan ni. Macam hari ni tuan-tuan, yang serang Islam bukan hanya golongan jahil, juga golongan intelektual, golongan-golongan liberal. Dia orang guna perkataan bombastik sikit, kita jadi pening, nampak macam hebat. Dia sebut satu dua perkataan, kita rasa macam hebat. Padahal yang dia sebut tu penuh dengan kesamaran je pun. Cuma nak beritahu bila mana Nabi kena tu, Nabi rasa macam susah, makin susah. Kemudian Allah Ta'ala kata, wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak dipertanggungjawabkan untuk layan golongan ni. Kerja kamu cerita, Bashir wa Nadhir, cerita. Dan kamu akan hadapi orang yang terima dan tak terima. Sebab Nabi jadi serabut tu sebab apa? Yang tak terima tu golongan intelektual. Tuan-tuan bayang, orang cerdik pandai, bila mana dia tolak satu benda, dia tak suka satu benda, orang bawah ni cepat pengaruh, tengok. Yang tak join, orang-orang besar, pangkat besar. Takkan kita orang kampung nak join, orang pangkat besar pun tak join. Itu pemikiran yang kebanyakan orang mana-mana zaman pun. Jadi Allah Ta'ala kata, wala tus'alu an ashabil jahim. Jangan kamu serabut, jangan kamu rasa ketak dada kerana benda tu. Cuma nak beritahu bukan mudah lah. Bila mana turun ayat tu, Nabi tu jadi tenang lah. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi ni dia menghadapi benda tu cukup berat. Sehingga kita baca surah Kahfi, kita akan tengok Allah Ta'ala sebut, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi kamu wahai Muhammad ni hampir-hampir nak potong kepala. Bakhi'un maksudnya apa? Ambil parang, ambil golok, tok dulu, tekok, bagi putus. Bukan setakat ambil pisau mesin, toreh-toreh orang nadi punya serabut Nabi ni. Kan sebahagian orang bila mana serabut nak bunuh diri, ambil pisau, toreh atas tangan kiri. Tu pun kira berat dah. Maknanya serabut betul tu, stres tu. Tapi Nabi punya stres ni pernah datang nak ambil pedang, kira nak letak sini tu. Bakhi'un, Quran kata bakhi', fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Boleh jadi kamu ni macam nak kerak kepala dah, serabut tengok orang lawan kamu, boleh jadi. Tapi kata Allah Ta'ala, wala tus'alu an ashabil jahim. Jangan duk layan tu, jangan duk layan. Kita ada peluang, kita bercakap pada tempat orang yang nak dengar kita, dan kita kena tahu kita tidak ada kuasa nak ubah orang tu. Kemudian ayat 120 Allah Ta'ala sebut musuh, wajah sebenar, musuh nyata ni. Allah Ta'ala kata, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redha kepada kamu wahai Muhammad, dan juga pengikut-pengikut ajaran kamu, hatta, sehingga
tattabi'a millatahum, kita ikut sikit adat resam ataupun ajaran dua kelompok ni, Yahudi, Kristian. Kalau kita belajar ilmu Quran, kita akan nampak perkataan lan tu ialah adatun nafi lil abad, iaitu satu kata penafian yang bersifat selama-lamanya. Yahudi, Kristian tak akan pernah redha dengan orang Islam sampai bila-bila pun. Cuma ada perbahasan para ulama sikit. Sebab di sana ada ayat Quran yang nampak macam backup satu kumpulan, iaitu Kristian. Kalau kita baca surah Maidah, kita akan jumpa ayat Allah Taala sebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Kita bagi luar azan dulu. Okey, kita sambung balik. Ayat 120 Allah Taala sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara. Allah Subhanahu wa taala kata tidak akan redha Yahudi dan Nasrani. Di sana ada ayat Quran dia macam backup satu kumpulan. Surah Al-Maidah, iaitu Kristian. Allah Taala kata wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Allah Taala kata kamu akan dapati yang paling dekat rasa sayang antara kamu dengan dia ialah kumpulan yang mengatakan kami Kristian. Ada ayat macam tu dalam Quran. Sebabnya adanya padri-padri dan raja-raja mereka ni orang yang tidak takabur. Kata para ulama tafsir, ayat tu turun cerita kepada kita tentang An-Najashi, Ashamah An-Najashi. Tapi ayat tu umum. Nak beritahu pada kita memang kita dengan agama Kristian ni kita tidak banyak perbezaan dengan Kristian. Dan kita punya gap dengan dua agama dengan Kristian ni tak sebesarlah beza kita dengan agama-agama lain. Agama penyembah berhala yang lain lagi besar. Sebab nama-nama Nabi dan Rasul yang kita percaya, Kristian pun percaya tak?
Cuma dia orang ni ada problem pada konsep ketuhanan. Cuma kita ni orang Melayu Malaysia ni dulu, dia punya takut dengan Kristian tu luar biasa sangat. Kan dulu kalau tengok zaman-zaman dulu lah 90-an awal 2000, jangan beli air mineral jenama sekian-sekian sebab ni ialah holy water. Boleh tahan lagi. Cerita pula minum holy water tu jadi hitam lidah, tak boleh mengucap, takut lagi. Jadi tanya orang Kristian, holy water tu boleh jadi sampai tahap tu ke? Dia kata tak. Kita pergi tanya orang Kristian. Dia kata holy water ni ialah air yang digunakan untuk kita kata berwuduk lah. Kalau kita ni macam berwuduk lah, bila mana nak masuk gereja, setengah-setengah gereja, dan air tu dia macam air jampi bagi setengah-setengah upacara. Tapi taklah sampai orang yang bukan agama Kristian baca boleh jadi terlupa habis agama dia, tak ada. Kalau macam tu di Terengganu tu jampi tasik kenyir je. Orang Terengganu minum air tu habis Kristian, hitam habis lidah. Tak macam tu. Kalau kata boleh guna kaedah tu Nabi jampi air Zam-Zam, Abu Jahal tak payah perang-perang pun, pakai minum yang tu je. Dia bukan kaedah macam tu. Kaedah dia ialah hidayah hati manusia tu sendiri. Cuma ayat 120 ni Allah Ta'ala sebut Yahudi dan Kristian. Ada sebahagian para ulama, kalau kita tengok Dr. Wahbah Zuhaili, dia ada sebut dalam tafsir Munir, tafsir dia, tafsir kontemporari. Dia kata ayat ni bukan nak sebut semua Yahudi, semua Kristian. Ayat ni nak sebut pada kita yang tak suka pada orang Islam ni ialah golongan Yahudi dan Kristian yang ada sefahaman. Sebab kita kalau kita baca sejarah, Yahudi dan Kristian ni dia dua agama yang berbalah. Orang Kristian dia memang benci pada orang Yahudi. Sebab apa? Sebab Yahudi lah yang salibkan Nabi Isa tu. Yahudi, Bani Israel. Jadi bagi orang Kristian, mereka ni dianggap sebagai pembunuh Nabi Isa. Jadi orang yang betul-betul ortodok dengan Kristian, asli punya Kristian, dia akan tahu bahawasanya Yahudi ni besar, musuh besar bagi agama dia. Tapi hari ni kita tengok ada sebahagian orang tu Kristian dan orang ni Yahudi, tapi boleh duduk sekali, sefahaman. Sebenarnya mereka tidak tulen Kristian dan tidak tulen Yahudi dah. Yang ni yang dimaksudkan, yang jadi musuh besar pada orang Islam yang ni, yang dia orang boleh duduk semeja. Tuan-tuan tengoklah kuasa-kuasa besar dunia, tak semua Kristian semua, ada juga Yahudi lah tu. Sebenarnya dari segi sejarah dua agama ni tak boleh duduk semeja, jumpa je pasti perang. Tapi untuk zaman setengah-setengah zaman ni, keadaan dia orang boleh duduk sekali, boleh duduk sekali. Jadi nak beritahu pada kita, musuh yang nyata tu ialah dua kelompok ni. Kelompok yang tidak lagi berpegang dengan keaslian agamanya dan ada masalah hasad, dengki pada orang Islam. Sebab tu surah Baqarah dicerita sifat golongan ni kuffaran hasada, kafir lagi hasad, kafir dan hasad. Sebab tu kalau tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala beritahu musuh yang nyata siapa? Kumpulan-kumpulan ni lah, kumpulan-kumpulan sesat. Sebab tu Quran kalau dicerita kumpulan sesat, dia akan cerita 4 kumpulan: Yahudi, Kristian, munafik, musyrik. Kalau kita baca dari segi sejarah pun kan, antara kumpulan yang dia masuk agama orang, dia bagi kacau agama orang, Yahudi dan Kristian. Tapi yang lebih kuatnya Yahudi. Tuan-tuan tengok penyembahan berhala, mula-mula berlaku penyembahan berhala dalam agama Kristian. Sebab asal-asal agama Kristian ni tak ada penyembahan berhala. Dia orang percaya Nabi Isa tu anak Tuhan, cuma tak ada lah nak letak di gereja tu berhala, tak ada. Nak letak patung tak ada. Siapa yang buat tu, yang ideakan benda tu? Yang ideakan benda tu ialah seorang Yahudi yang dia convert masuk Kristian. Dia jadi padri, dia mengaku mimpi sekian. Tambah jadi celaru Kristian. Islam pun begitu. Macam mana boleh keluar Syiah kerana Yahudi? Kita baca sirah. Daripada mana asalnya Syiah? Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi daripada Yaman, masuk Islam, munafik. Berlaku konflik antara Ali dan Muawiyah. Dia pergi dekat majlis Ali, dia sebut satu perkataan tu orang Islam jadi celaru habis dengar dia sebut. Dia kata, ya Ali anta ilah, wahai Ali, kamulah Tuhan kami. Dia sebut benda tu jadi celaru sebab pada waktu tu orang pro Ali amat.
Jadi orang dah nampak besarnya Ali, hebatnya Ali. Cuma nak beritahu asal tu Yahudi. Sebelum pada tu tak ada pun yang namanya Syiah ni, tak ada. Kalau tak mari pada tu, dia orang masuk, dia orang porak peranda. Dan kata Al-Quran, hatta tattabi'a millatahum, dia orang tak akan reda selama mana kamu berpegang dengan agama yang betul, sehinggalah kamu ikut agama tu. Ikut agama tu maksud dia apa? Bukan ikut semua, ikut satu dua perangai pun dah cukup. Satu dua perangai dah cukup. Sebab tu kau tengok agama Yahudi ni, dia tidak ada unsur missionary dalam agama dia, penyebaran agama. Sebab tu kalau tengok kita di Malaysia ni, yang datang nak sebar agama biasanya Kristian paling kuat yang nak sebar agama. Kita jarang jumpa dengan pendakwah Yahudi, tak ada. Jarang jumpa Jews ni bahasa Inggeris lah. Okay. Sebab apa? Sebab orang Yahudi dia tak suka orang masuk agama dia ramai-ramai. Dia nak kumpulan dia je. Kalau kita baca surah Baqarah, kita akan tengok iktikad orang Yahudi ni, dia percaya syurga ni dia orang punya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ni anak-anak Allah yang paling dicintai. Itu dalam Quran sebut. Dan dia orang percaya orang Yahudi ni kalau dia masuk neraka pun maksimal 40 hari, tak akan boleh lebih dia tu. Sebab apa? Sebab kita lawan Nabi Musa ni 40 hari je, masa Nabi Musa naik terima Taurat di Bukit Tur Sina. Jadi jahat tara mana Yahudi pun 40 hari. Tak macam geng-geng Arab orang masuk Islam ni, bukan. Dia ada konsep seperti itu. Itu konsep tidak membuka kemasukan orang bangsa lain dalam agama dia, tak buka. Kristian dia buka. Okay. Cuma nak beritahu itulah musuh sebenar, musuh yang kita nampak, yang ada bawa ideologi. Dia mungkin tak akan sebarkan ajaran dia secara jelas, tapi dia sebarkan ideologi dan kefahaman untuk hancur lebur dan pecah belah kan orang Islam tu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya hidayah Allah itulah sebenar-benar hidayah dan petunjuk. Nak beritahu pada kita, janji nak selamat daripada benda ni ialah kena cari di mana hidayah Allah tu. Di mana hidayah Allah. Okay. Saya tak mau macam panjang. Kita terus pergi pada ayat 121. Ayat 121 tu Allah Ta'ala sebut ubat kepada penyakit tu. Ubat pada penyakit. Musuh nyata, kita dah kenal musuh nyata ni ialah orang yang bawa ideologi, fahaman sesat apa semua, orang yang bawa. Okay. Macam-macam lah. Dan kebanyakan ajaran sesat di mana-mana tempat pun acuan dia mesti mari pada Yahudi dan Kristian, tak akan lari jauh. Tak akan lari jauh. Yang nak mengaku jadi anak Tuhan, yang nak mengaku jadi Nabi ni, acuan mari pada tu. Sebab tu kau tengok cerita dalam Islam ni, orang yang mula-mula mengaku jadi Nabi, Musailamah Al-Kazzab, seorang lelaki daripada Yamamah. Dikatakan dia tu ada keturunan Yahudi. Sebab tu dia mengaku jadi Nabi. Dia mengaku jadi, dan Nabi kata itulah Dajjal yang hidup sezaman dengan aku. Dia ada dua orang, kalau kita baca ada dua orang, tuan-tuan. Satu Musailimah Al-Kazzab, ada orang baca Musailimah, dua-dua boleh baca. Seorang lagi yang ni kurang popular, Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ni dia bekas ahli sihir, tapi dia zaman Nabi dia pernah mengaku jadi Nabi. Cuma Aswad Al-Ansi ni dia Nabi hidup tu dia dah meninggal dah, dia dah mati. Yang panjang umur ni Musailimah. Riwayat sebut dia meninggal umur berapa tuan-tuan? 120. Kalau 90 tu tuan-tuan rasa macam lama dah, ada lagi lama. Tak merujuk siapa-siapa sebut 90 tu. Maknanya ada di sana yang lebih tua lagi, 120, lebih hebat lagi sesat dia. Dan itu bukan ukuran umur panjang, maknanya Tuhan rahmat, bukan ukuran juga. Di sana orang yang lawan Tuhan yang mengaku jadi Nabi ni umur sampai 120. Sebahagian riwayat kata. Okay. Cuma nak beritahu dia orang tu datang daripada acuan dua agama itulah. Kalau tak Yahudi, Kristian, kalau tak Kristian, Yahudi lah. Itu musuh nyata. Dan sebab tu kau tengok ideologi tu sampai tempat kita. Sampai tempat kita. Cerita orang mengaku jadi Nabi, cerita orang mengaku jadi Rasul, kita pernah dengar. Di Malaysia kita ni saja dah banyak dah kita dengar. Kita tak cerita dunia Islam, kita cerita dunia orang Islam di Malaysia sahaja. Sepanjang tuan hidup ni, tuan-tuan jemaah hidup ni, berapa kali dengar orang mengaku jadi Nabi di Malaysia? Banyak kali. Terengganu lagi hebat, mengaku jadi Tuhan. Mati dah. Dah mampu dah. Orang Terengganu kata mampu lah. Okay.
Mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan. Ajaran kerajaan langit, Ayah Peng. Ajaran kerajaan langit. Antara yang attack dia tu ialah almarhum ayah saya sendiri yang pernah attack. Pernah pergi ke tempat pengajian dia tu di Besut, di Kampung Batu 13 tu. Masa tu dia punya Ma'ali Syekh, kita panggil Ma'ali Syekh, tok guru pada Ayah Peng tu duduk hidup lagi. Tuan Guru Haji Hassan, dia yang bawa ajaran tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, ajaran tu antara ajaran yang bertahan lama dan pengikutnya masih lagi ramai, tuan-tuan, masih lagi ramai. Kalau tuan-tuan tengok video terbaru dia orang pergi temu buah di Besut tu, orang tanya bekas pengikut Ayah Peng. Dia kata biarlah pejabat agama kata dia tak betul pun, bagi saya dia memang Tuhan. Biarlah pejabat agama tak betul, tak betul atas dunia, tapi kita memang yakin dia Tuhan. Tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak kata apa. Itu dia nak kata hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak kata apa. Memang dia kejap betul. Dan tuan-tuan kena tahu, antara pengikut dia lah pemegang ijazah Usuluddin daripada Universiti Azhar pun ada. Ada. Dan bukan calang-calang punya orang. Itu antara jadi kata apa, jadi sebab lah. Dan ramailah antara orang yang giat juga lawan dia ialah seorang ahli jawatan kuasa fatwa Perlis ni, Profesor Dr. Basri. Dan dia ada anak-anak murid dan tim dia yang pergi. Dan kalau kita tengok ajaran tu berpecah banyak. Di Terengganu tu dia banyak pecah. Satu ajaran kerajaan langit, satu lagi ajaran Martabat 7. Martabat 7 ni geng yang tak puas hati dengan Ayah Peng, dia buat ajaran baru. Dia punya center dia di Dongu, kampung saya. Dia ada pondok 7 tingkat mewakili Martabat 7 lah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah mengaji situ. Cuma buku teks sama, Hakikat Insan dua-dua. Haji Ahmad Laksmana, tak lagi jauh. Ini nak cerita bab ajaran-ajaran. Cuma nak beritahu pada kita, poin dia tu mesti mari pada Yahudi. Poin dia hancur. Ini musuh-musuh yang nyata yang boleh mengelabui kita. Ada masa sikit lagi saya nak sebut ayat 121 ni. Allah Ta'ala cerita cara mengubati. Kalau tersempok dengan kumpulan ni, macam mana cara nak berubat? Quran ni dia bagus. Dia cerita yang tak betul, dia cerita juga ubatnya. Kalau cerita sesat, tak beritahu ubat, lelah kat kita. Sekarang ni cerita ubat dia macam mana. Kalau terserempak dengan yang macam ni, musuh yang nyata macam ni, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 121, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, iaitu Quran, kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Baca dengan betul-betul baca. Itu ubat pertama dia. Dapat Quran bukan setakat baca je. Belajar ilmu betul huruf, belajar ilmu tajwid, habis selesai boleh sebut huruf dengan betul, boleh baca dengan tajwid, kira macam dah dapat hidayah dah. Tak lagi. Baru stage pertama baru boleh baca je ayat tu. Belum cukup syarat lagi nak ambil manfaat pada Quran. Quran kata haqqa tilawatihi. Benarkan bacaan kamu tu. Benarkan macam mana? Faham, tadabbur, amal. 3 tu. Dia ada 4 syarat tuan-tuan untuk baca Quran dengan betul. Pertama, baca dengan betul. Baca dengan tajwid. Yang kedua, faham isi Quran, faham bahasa dia. Yang ketiga, tadabbur. Tadabbur ni dia tinggi sikit daripada faham dan tafsir. Sebab tadabbur ni kita baca ayat tu, kat mana kita nak kait ayat tu dengan diri kita. Itu dia panggil tadabbur. Yang keempat, amal. Dan syaitan ni bila mana dia tahu stage nak faham Quran ni ada 4, dia akan blok kita pada mana-mana stage. Contoh, ada orang dia pandai baca, dia berhenti kat pandai baca tu, taranumnya sedap apa semua, habis itu mati dengan keadaan macam tu. Ada orang dia faham, baca dah pandai, faham pun faham dah, tapi tadabbur tak ada. Dia baca, dia faham, dia tembok orang. Ada gak macam tu. Baca ayat Quran, ni ayat ni boleh tembok kumpulan ni. Dia tembok orang. Dia tak tembok diri dia, tembok orang. Itu takat kedua. Takat ketiga, baca, faham, tadabbur. Tadabbur tu duk tembok diri sendiri lah. Okey dah tu. Cuma ada satu lagi stage, duk tembok diri sendiri dah, beramalnya belum lagi. Baca ayat Quran berasa dah dosa banyak apa semua, tapi sembahyang sunat pun kurang lagi, sedekah orang pun payah lagi. Maknanya itu stage-stage yang banyak. Dan syaitan tu akan duduk di semua stage tu.
Sebab tu kalau tengok hikmah baca Quran ni kena start dengan a'udzubillah, itu hikmahnya. Tidak ada bacaan yang kita kena minta lindung pada syaitan. Baca hadis Nabi tak kena baca a'udzubillah, tapi baca Quran kena baca. Sebab dia punya halangan cukup banyak. Sebab kitab ni siapa yang pegang, dia memang betul-betul selamat, sangat selamat. Sebab tu Quran sebut golongan yang pegang dengan Quran ni ulul albab. Ulul albab ni maksud dia apa? Orang yang ada hati nurani yang baik, hati dia tu pula boleh ambil manfaat dengan Quran. Maksud dia ulul albab ni maksudnya orang yang boleh ambil manfaat daripada Quran. Baca Quran dapat ambil manfaat pada Quran. Sebab ada setengah orang dia dapat ambil manfaat, tapi manfaat tu bukan untuk diri dia, untuk orang lain. Itu boleh jadi pada penceramah macam saya. Kita duk baca-baca kat orang, kita balik rumah kita tak beramal. Orang tu masuk Islam ringan tu pada nak beramal kerana dengar ceramah kita. Kita tu sendiri jenis berat juga nak beramal apa. Tipu daya syaitan cukup banyak. Cukup banyak. Cuma Allah Ta'ala kata syarat dia haqqa tilawatihi ulaika yu'minu nabi. Orang yang betul-betul baca Quran, dia akan beriman pada Quran. Sebab kita akan tengok di zaman kita ni ada orang fasih ilmu Quran tapi tak beriman dengan Quran. Orang yang talib barat cukup banyak, pandai baca Quran, hafal Quran hebat pada kita lagi, di setengah-setengah universiti di Eropah. Tapi dia orang ada satu masalah, nak beriman dia orang tak beriman. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang kufur terhadapnya, mereka itu orang-orang yang rugi. Maknanya nak beritahu pada kita, nak benteng diri untuk kenal musuh nyata dengan perbetulkan bacaan Quran. Maknanya benar-benar dalami Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-122, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kami berikan pada kamu. Ini juga disebutkan oleh para ulama, antara cara nak bagi kita ni boleh kenal musuh nyata, ingat nikmat Tuhan pada kita. Kita ingat Tuhan banyak beri, buat baik, jasa Tuhan banyak pada kita, maka kita akan jadi orang yang boleh benteng diri daripada musuh yang nyata. Kemudian yang terakhir ayat 123, nak habis juga. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada hari akan datangnya waktu seseorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima satu tebusan daripadanya. Maknanya 3 cara nak benteng diri supaya kita tak dicelakakan oleh musuh yang nyata ni. Baca Quran dengan cara haqqa tilawatihi. Yang kedua, ingat nikmat-nikmat yang Tuhan dah beri pada kita. Yang ketiga, ingat hari yang akan kita sampai, iaitu hari kiamat, hari yang akan diaudit balik segala amalan. Kalau kita ada 3 benda ni, datang musuh nyata, kita tak cepat rebah. Mungkin akan terpedaya juga dengar propaganda apa semua, tapi kita ada parameter yang kuat untuk tapis tu. Untuk tapis tu kuat. Jadi itu benda lah untuk kita jaga diri kita supaya kita tidak terkena helah ataupun keburukan yang dibawa oleh musuh yang nyata tu. Jadi alhamdulillah selesai dah tadabbur kita. Saya tak sempat nak baca panjang. Kalau kira nak sebut panjang, tapi dengan sebab setengah jam jawab soalan peribadi tu, jadi akan datang insya-Allah kot. Jadi setakat perkenalan, sebagai perkenalan kita pada malam ni, setakat tu sajalah. Jadi kuliah kita ataupun perkongsian, saya tak kata kuliah, saya kata tazkirah sahaja. Peringatan benda yang dah ada mungkin dalam maklumat tuan-tuan. Setakat tu saja pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.